Salam sejahtera. Today, teacher will teach a topic about coordinates, ratio, and proportion. Recognize and determine the coordinate. Oke, hari ini cikgu akan ajar topik yang pertama, bagaimana menulis koordinat bagi sesuatu tempat yang diberi. The map on the Cartesian plan shows the places of interest in a few districts. Oke, ini kita panggil Cartesian plan ataupun dalam bahasa Melayu Sata Cartes. Oke? Cartesian plan ini menunjukkan beberapa tempat yang menarik di beberapa buah daerah. Oke, mari kita lihat sama-sama Cartesian plan ini. Ini dipanggil horizontal axis ataupun paksi X. Ini pula dipanggil vertical axis ataupun paksi Y. Okay? The intersection point of the x-axis and y-axis is called origin, 0. Okay. Persilangan paksi X dengan paksi Y kita panggil origin ataupun asalan. Okey? Macam mana mahu tulis koordinat bagi sesuatu tempat? Write the coordinate of x-axis follow by the y-axis. Okey. Macam mana mahu tulis koordinat? Kita tulis dahulu koordinat paksi X. Kemudian baru kita tulis koordinat paksi Y. Contoh, the coordinate of Idaman Beach, which is at the origin, is written as 0, 0. Okey. Idaman Beach yang ini, di sini. Jadi, kita baca dahulu koordinat paksi X. Koordinat paksi X, 0. Kemudian kita baca koordinat paksi Y. Paksi Y pun 0. Jadi koordinat untuk Idaman Beach ialah 0, 0. Boleh faham murid-murid? Okay. Okay, let's we look example how to write coordinate based on this Cartesian plan. Okay. The picture shows the position of 5 ferries at a harbor. Okey. Gambar ini menunjukkan kedudukan 5 buah feri di pelabuhan. Okey. Mari kita lihat feri P dahulu. Okey. Koordinat untuk feri P. Okey, kita baca dahulu koordinat pada paksi X 2. Kemudian koordinat pada paksi Y 6. Jadi koordinat untuk feri P ialah 2, 6. Boleh faham murid-murid? Okey. Mari kita tulis koordinat untuk feri Q pula. 5, 4. Okey. Feri R 3, 3. Okay. Feri S 0, 3.
Okay. Verity 4 0. Okay. Baiklah, tajuk seterusnya ratio. Ratio ialah nisbah. Okey, nisbah adalah perbandingan dua atau lebih nombor yang menunjukkan ukurannya saling berkaitan. Okey. Mari kita lihat contoh. Number of storybooks read by 4 people in a week. Okey, ini ialah jumlah buku cerita yang dibaca dalam seminggu oleh 4 orang murid. Janaki 1 buah, Sherry 4 buah, Con 6 buah, Nora 5 buah. Okey. State the ratio of the number of Janaki storybooks to the number of Nora storybook. Okey. Soalan minta kita nyatakan nisbah buku Janaki kepada Nora. Okey, kita tahu bahawa Janaki 1 buah buku cerita. Nora pula 5 buah buku cerita. Jadi nisbah Janaki kepada Nora ialah 1 nisbah 5 ataupun 1 to 5. Okey, ini ialah cara kita menulis nisbah. 1 ini ialah buku cerita Janaki, iaitu 1 buah. 5 ini ialah buku cerita Nora, iaitu 5 buah. Okey. Ini ialah nokta bertindih. Okey? Jadi begini cara kita menulis nisbah. Boleh faham murid-murid? Okey. Next example. Chu mother cooks fish and chicken. What is the ratio of the mass of fish to the mass of chicken as shown below? Okey. Ibu Chu memasak ikan dan ayam. Soalan, apakah nisbah jisim ikan kepada jisim ayam? Seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Okey, jisim ikan 1 kilogram, jisim ayam 10 kilogram. Okey, macam mana mahu tulis nisbah ikan tu kepada nisbah ayam? Okey, ikan 1, ayam 10. Jadi nisbah 1 nisbah 10 ataupun 1 to 10. Okey? Boleh faham murid-murid? Okey. Cuba tengok tips ini. Apabila kita menulis nisbah, tidak perlu tulis unit. The unit of ratio is not required to be written. Murid-murid tidak perlu tulis kg. Cuma tulis nombor sahaja. Okey murid-murid? Next, kita akan belajar tentang proportion. Okey, ataupun dalam bahasa Melayu, kadaran. Okey, kadaran ialah suatu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Okey, untuk lebih faham tentang kadaran, mari kita lihat contoh. Mother bought 6 m of curtains for Dayang's room. The total price is 36 ringgit. Okey. Ibu membeli langsir panjang 6 meter dengan harga 36 ringgit. Okey, soalan,
What is the price of 9 meter of similar curtains? Okey, berapa harga untuk langsir yang sama jika ibu membeli 9 meter? Okey? Jadi macam mana kita mau cari harga untuk 9 meter? Kita perlu cari dahulu harga untuk 1 meter. Okey? Step 1. Okey, kita cari dahulu harga untuk 1 meter langsir. Okey, macam mana mau cari? Okey, kita bahagi. Okey, harga untuk 6 meter kita bahagi. Kita akan dapat harga untuk 1 meter langsir, iaitu RM6. Boleh faham murid-murid? Okey, harga untuk 1 meter ini kita akan darab dengan 9. Okey. Sembilan darab 6, 54. Okey, maksudnya harga untuk 9 meter langsir ialah RM54. Okey? Ini ialah jawapan dia. Next example. There are 70 pieces of biscuits in 2 jars. What is the number of biscuits in 5 similar jars? Okey, ada 70 keping biskut di dalam 2 balang. Okey, soalan tanya, berapa bilangan biskut di dalam 5 balang yang sama? Okey, macam mana mahu cari bilangan biskut di dalam 5 buah balang? Okey. Langkah pertama, step 1, kita perlu cari dahulu jumlah biskut di dalam 1 balang. Okey, kita akan bahagi 70 keping biskut bahagi 2 balang. Okey, maksudnya dalam 1 balang ada 35 keping biskut. Okey. Step 2, kita akan darab. Okey, sebab kita mahu cari bilangan biskut dalam 5 buah balang, jadi 35 kita akan darab dengan 5. Okey? Okey. Maksudnya, dalam 5 buah balang yang sama, ada 175 keping biskut. Jadi, ini ialah jawapan dia. That's all for today. So, see you in the next lesson. Thank you. Bye.